Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, saya nak bagi ringkas sikit malam ni. Saya sebut secara ringkas. Yang saya hormati semua rakan-rakan kepimpinan yang ada di depan daripada PAS, daripada Bersatu, yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pimpinan bahagian Bangi, daripada semua parti-parti komponen Perikatan Nasional, yang saya hormati kepimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini. Dan saya nak minta maaf sebab tadi sampai lewat sikit, Ustaz. Dan lepas ni pun saya terpaksa balik awal sikit. Saya minta kebenaran untuk beransur awal sikit. Ada beberapa urusan yang terpaksa diselesaikan pada malam ini. Tapi bagaimanapun, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini. Kita berkumpul pada malam ini, saya rasa dah jelas. Sebabnya ialah kerana pilihan raya negeri Selangor akan berjalan tidak lama lagi. Tarikh-tarikh penting telah pun diumumkan. Jadi kita dah tahu jadualnya macam mana. Ini adalah sebahagian daripada persediaan kita untuk menghadapi pilihan raya tersebut. Dan kita nak tunjuk juga bahawa kita Perikatan Nasional di bahagian Bangi ini, di kawasan Bangi ini, bersedia untuk menawarkan calon-calon kita untuk dipilih oleh warga Bangi, baik dari Parlimen Sungai Ramal, baik di baik di Dun Sungai Ramal, baik di Dun Kajang, baik di Dun Balakong. Dan kita tahu, semalam ke yang Perdana Menteri datang? Semalam. Baru semalam. Yang amat berhormat Perdana Menteri kita dengan diiringi oleh pimpinan-pimpinan kanan daripada kerajaan datang ke tempat kita. Datang ke Parlimen Bangi, dalam Dun Sungai Ramal dibuat program jelajah madani dan pelancaran jentera Selangor. Ini satu perkembangan yang menarik. Saya tengok berbas-bas dia terpaksa import entah daripada mana untuk datang ke kawasan Sungai Ramal kita. Mungkin sokongannya tak ada daripada penduduk setempat. Mungkin dia tahu bahawa adun di sini adalah seorang adun yang tak perform langsung, hilang. Sebab tu semalam waktu program pun hilang adun tu, tak ke mana. Tapi Anwar datang bersama dengan Zahid Hamidi. Saya jemput, tolong datang lagi. Datang lagi berapa kali pun kamu nak datang, wahai amat berhormat Perdana Menteri, kita akan buktikan di Dun Sungai Ramal ini kamu datanglah berapa kali pun. Tapi kerusi itu adalah milik kita daripada Perikatan Nasional, insyaAllah. Ini bukan benda main-main. Dia pilih tempat ni ada sebabnya. Saya rasa dia nak tunjuk seolah-olah bila dikatakan bahawa gabungan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini adalah sebuah gabungan yang tidak mendapat sokongan daripada orang Melayu Islam. Maka dia sengaja pilih lokasi tempat ini sebab dia tahu ramai penduduknya adalah daripada golongan Melayu Islam. Tapi satu benda yang menarik yang saya lihat dalam perhimpunan mereka semalam, yang pertama, dia terpaksa import berbas-bas. Tak tahulah berapa banyak bas, tak tahu bas datang daripada mana. Tetapi yang lebih menarik lagi ialah susunan yang diberikan kepada penceramah-penceramah mereka semalam. Kalau tuan-tuan tengok dari segi susunannya, kebanyakan penceramah yang dipilih adalah daripada pemimpin yang bukan datang daripada DAP. Daripada 3 jam program yang dia buat, DAP seorang bercakap, itu pun bukan pimpinan pusat. Pimpinan pusat dia adalah dia AJK ke apa, saya pun tak tahu, Gobin jawatan apa. Tapi dia bercakap 4 minit. Anwar dekat setengah jam, Zahid Hamidi ada lagi, lain-lain ada. Amanah pun, Amanah mungkin dia tahu sebab adun dia tak wujud kat sini, maka dia datanglah timbalan presiden, dia datang bercakap. Tapi DAP disembunyikan kewujudannya. Sedangkan kita tahu kalau di peringkat persekutuan, parti paling besar dalam kerajaan hari ini adalah parti DAP. Kita tahu juga dalam kerajaan negeri Selangor, parti yang besar dalam kerajaan negeri Selangor antaranya ialah DAP. Tetapi mereka cuba menyembunyikan kewujudan DAP ini.
Dan saya nak sebut tuan-tuan dan puan, bila kita sebut mengenai DAP, bila kita bercakap mengenai DAP, ini bukan isu perkauman. Realitinya betul, mungkin dari segi undi yang mereka dapat, mereka disokong oleh parti yang bukan, oleh pengundi yang bukan Melayu. Tetapi sebab kenapa kita menentang mereka, bukan atas dasar membuta tuli sebab perkauman, bukan asabiah, tetapi kita menentang mereka atas sebab ideologi yang dibawa. Tidak ada sesiapa boleh menafikan bahawa DAP ini adalah sebuah parti yang tunjangnya ialah fahaman kiri. Fahaman kiri yang bertentangan dengan asas penubuhan negara kita, yang datangnya sebenarnya daripada aliran kanan. DAP ialah sebuah parti yang mengaku terus terang bahawa dia berpegang dengan fahaman sosial demokrat. Dalam keluarga fahaman politik, falsafah politik sebelah kiri. Dan bagi saya, kalau kita terus menerus biarkan DAP ini berleluasa, bermaharaja lela, mungkin dia pandai, dia tahu dulu masa dia pegang kuasa di peringkat pusat, sama-sama saya pun duduk sekali masa tu, sekejap je, 22 bulan. Tapi dia tahu masa tu dia terlalu lantang bercakap. Jadi akibatnya apa dia buat? Sekarang dia buat secara senyap-senyap. Dia pandai, dia belajar daripada pengalaman. Dan apa yang dia buat sekarang ialah dasar-dasar yang dia bawa mula diterapkan dalam kerajaan secara senyap-senyap, tanpa perlu dia bercakap dengan terlalu lantang. Dan walaupun Anwar dan Zahid Hamidi cuba nak sembunyikan DAP itu daripada masyarakat, pilih tempat yang majoriti pengundinya adalah Melayu untuk buat program, saya rasa, saya yakin dan saya rayu kepada orang Selangor, jangan sekali-kali kita tertipu dengan usaha untuk menyembunyikan DAP ini. Bagilah Zahid Hamidi berapa lama sekalipun pentas untuk dia bercakap, realitinya tuan-tuan dan puan, UMNO adalah parti yang second class dalam kerajaan hari ini. Sebab itu saya nak ajak kawan-kawan dalam UMNO seperti yang dibuat oleh penceramah-penceramah sebelum ini tadi. Saya nak ajak kawan-kawan dalam UMNO, kita tahu ahli UMNO di peringkat akar umbi. Ahli-ahli UMNO, saya tak pernah datang daripada UMNO. Saya dulu sebelum masuk satu, saya duduk dalam PAS. Tapi bagaimanapun kita kenal kawan-kawan daripada UMNO ni ramai. Dan kita tahu bahawa kawan-kawan daripada UMNO ramai yang ikhlas dalam agenda perjuangannya. Mereka nak kerajaan yang lebih baik. Mereka nak agenda agama dan bangsa dipertahankan. Mereka nak juga dalam mereka mempertahankan agenda agama dan bangsa itu, keadilan juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan dalam UMNO, kalau itulah agenda yang mereka nak bawa, maka agenda itu hanya boleh dicapai dengan cara mereka menyokong kita dalam Perikatan Nasional. Kita dah ambil alih peranan itu. UMNO dah tak boleh buat lagi dah. Dia nak bawa keadilan kepada rakyat berbilang kaum, mana boleh MCA dengan MIC, macam disebut oleh Dr. Faiz tadi, protes, tidak mahu bertanding. Barisan Nasional bukan lagi sebuah gabungan berbilang bangsa yang boleh mereka banggakan, tetapi gabungan yang berbilang bangsa itu dibawa oleh kita sekarang. Bukan saja kita ada parti yang bukan Melayu dalam Perikatan Nasional, dalam PAS ada Dewan Himpunan, dalam Bersatu ada Sayap Bersekutu. Agenda keadilan itu, agenda keadilan untuk semua itu, kita adalah parti yang lebih baik dan boleh bawa dengan cara lebih baik kepada rakyat Selangor secara keseluruhan, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat dari segi agendanya, yang ada agenda yang jelas, yang ada matlamat yang jelas, ada keinginan yang jelas untuk membantu rakyat, hanyalah kita daripada Perikatan Nasional. Kalau dilihat program-program yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Selangor sekarang, yang dimulakan oleh Kerajaan Selangor baru-baru ini di bawah kepimpinan kerajaan, apa nak kata, saya tak suka pakai kerajaan perpaduan ni, sebab mereka tidak berpadu pun. Kerajaan luar tabi'i ni, yang tu boleh, best. Yang dibawa oleh kerajaan luar tabi'i di Selangor ini adalah agenda sebenarnya dimulakan oleh kita. Apa agenda baru yang dibuat oleh mereka? Apa dia program-program baru bantuan untuk rakyat yang dimulakan oleh mereka? Satu pun tak ada. Realitinya
kerajaan yang konon-kononnya perpaduan ini adalah sebuah kerajaan yang diasaskan atas penipuan, dan mereka sekarang sedang berpecah. Saya dah sebut sebelum ini di tempat lain, saya nak ulang di sini pada malam ini. Kalau dilihat dari segi sejarah 2-3 tahun lepas, semua orang tahu bahawa dalam PKR sekalipun Rafizi menunggu masa untuk mencabar Anwar Ibrahim sebagai presiden parti. Daripada hari itu kita tahu dia tak setuju. Begitu juga kalau kita tengok, saya nak sebut pasal Amanah, tapi Amanah ni tak ada siapa komen pun, tak payah komen lah, ignore je lah. Kita tengok dalam DAP, nampak macam tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya bergolak juga. Saya sebelum ini, saya buat satu pendedahan mengenai pergolakan yang berlaku di Pulau Pinang. Saya ahli Parlimen Tasik Gelugor, banyak juga maklumat-maklumat mengenai Pulau Pinang yang saya dapat. Dan pergolakan mereka memberi kesan kepada Pulau Pinang, sebab sekarang ini ada usaha daripada satu kelompok dalam DAP untuk menukar ketua menteri yang ada sekarang dengan calon daripada pihak mereka. Nama yang disebut-sebut ialah Yang Berhormat Steven Sim. Apabila saya sebut benda ini buat kali pertama beberapa hari lepas, bahawa dalam DAP ada usaha untuk menukar ketua menteri, Anthony Loke, Setiausaha Agong DAP, mengatakan bahawa Wan Saiful, kamu ni Setiausaha Agong DAP ke? Saya nak jawab kepada Anthony Loke pada malam ini, kalau bagi tawaran, kalau bayar pun sampai mati pun, saya tak ingin lah nak jadi Setiausaha Agong DAP. Parti yang ideologinya tidak sesuai untuk negara ini, yang bergolak, yang agendanya ialah untuk mengubah struktur asas dalam perlembagaan negara. Ini bukan parti yang siapa-siapa pun nak bercita-cita untuk jadi pemimpinnya. Tapi saya cabar, kalau betul saya salah, Anthony Loke daripada buat jawapan politik style macam tu, cuba bagi jaminan bahawa ketua menteri sekarang akan dikekalkan. Saya ada rekod saya, track rekod saya masa pilihan raya Melaka dulu. Saya antara yang paling awal kata bahawa ketua menteri Melaka pada masa itu, sebelum pilihan raya tu, akan bertukar dengan orang lain. Dan orang yang diwar-warkan akan jadi ketua menteri Melaka takkan jadi ketua menteri, sebab ada orang lain yang akan jadi. Dan betul? Betulkah? Di Johor, saya antara orang pertama yang mengatakan Datuk Hasni jadi poster boy je, last-last dia akan tinggal poster je, boynya tak ada. Betul? Lepas daripada pilihan raya, bukan dia jadi menteri besar. Sebelum PRU ke-15, saya antara orang yang paling awal menyatakan bahawa saya dengar ada perbincangan antara Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi mengenai apa nak dibuat selepas daripada PRU ke-15. Punyalah penat dia nafi sebelah Zahid, no Anwar no Zahid kata no Anwar no DAP, no Anwar no DAP. Anwar pula Zahid pula dia kata macam-macam, tak pernah ada perbincangan dengan Anwar. Betul ke tidak? Betul. Selepas pilihan raya bertukar. Track record saya setakat ni, bila saya sebut, dia tidaklah salah banyak sangat, kebanyakannya betul. Dan saya dengar maklumat bahawa ada usaha di peringkat DAP sebabkan oleh daripada pergolakan dalaman DAP juga nak tukar ketua menteri di Pulau Pinang. Di Selangor belum dapat confirm lagi, jadi saya tak berani nak sebut. Tapi itulah dia, mereka adalah satu parti yang bergolak. Dalam pergolakan itu, ini belum sebut mengenai UMNO lagi. Ingat Zahid tu confident sangat boleh jadi kekal sebagai presiden UMNO. Dia duk kata sana sini, duk jaja sana sini bahawa nak bagi keadilan kepada Najib Razak, nak bagi keadilan kepada Najib Razak. Kalau difikirkan sebenarnya, orang yang paling tak mahu Najib Razak keluar daripada penjara ialah Zahid Hamidi. Keluar saja Najib daripada penjara, habis Zahid. Ini pergolakan yang berlaku dalam parti-parti yang kononnya membentuk kerajaan perpaduan. Perpaduan apa? Tipu je. Sebab itulah tuan-tuan, kita saja yang ada agenda yang jelas. Kita akan gariskan dalam tawaran-tawaran yang kita akan berikan kepada rakyat di semua 6 negeri, termasuklah negeri Selangor ini. Apa yang kita boleh janjikan, proses untuk menelitinya dibuat dengan begitu baik. Dan dalam tawaran itu sudah pasti kita akan gariskan apa yang bantuan-bantuan yang kita boleh bantu kepada rakyat, yang kita boleh berikan kepada rakyat. Kita akan gariskan
bagaimana kita nak membangunkan ekonomi negeri ini. Ini negeri yang ekonominya amat penting untuk pembangunan ekonomi Malaysia. Kita akan gariskan bagaimana kita nak cipta peluang pekerjaan, bukan saja untuk anak muda tapi juga untuk kaum wanita. Untuk yang tak berapa muda pun kadang-kadang nak cari kerja baru, kita nak cipta juga peluang pekerjaan yang pendapatannya lebih tinggi untuk warga Selangor. Kita OKU pun masuklah sekali, tak tidak dilupakan. Dia ketua cawangan bersatu ni, dia selalu timbulkan isu ni. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan, yang menawarkan tawaran terbaik untuk Selangor ialah kita daripada Perikatan Nasional. Mereka datang menceritakan bahawa kita tidak lebih baik daripada dia. Dia tak boleh nak kata bahawa dia lebih baik daripada kita. Dia akan ulang banyak kali kes-kes yang timbul. Kes Tan Sri Muhyiddin, kes Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang sebenarnya tak ada kes apa-apa pun. Kes saya dia akan ulang-ulang. Saya tak nak cerita panjang pasal kes saya, tapi kes saya ni ialah mengenai konon-kononnya saya ambil rasuah tahun lepas untuk dapatkan projek untuk satu syarikat. Dan syarikat tu dapat projek tahun lepas. Tahun lepas Perdana Menteri Ismail Sabri daripada UMNO. Saya ni masa tu Ketua Penerangan Bersatu. Kalau Ketua Penerangan Bersatu yang duk tibai Ismail Sabri setiap minggu tahun lepas boleh dapat projek bernilai 232 juta daripada Ismail Sabri, saya rasa dahsyat sungguh saya ni. Tapi tak apa, yang tu kita lalu ikut keputusan mahkamah. Dia tuduh kita hadap, tak apa, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan dan puan, kebanyakan daripada kita yang hadir pada malam ini dan yang mendengar ceramah kita, baik dalam siaran atas talian maupun yang duduk di keliling kawasan ini, mungkin datang daripada mereka yang tidak berparti. Kalau tuan-tuan belum berparti, sudah pasti antara benda yang saya nak tawarkan ialah jom sertai kita dalam Perikatan Nasional. Tetapi kalau tak mahu menyertai Perikatan Nasional pun, berilah amanah itu, berilah keyakinan tuan-tuan dan puan, berilah mandat daripada tuan-tuan dan puan kepada kita. Calon-calon yang akan kita gariskan nanti akan dibantu oleh mereka yang banyak pengalaman dalam pentadbiran negara dan negeri. Calon-calon kita pun bukan calon main-main. Saya tak boleh nak sebut, saya ada hint dah calon-calon ni, tapi tak apa, itu kemudian. Tapi yang pastinya calon-calon kita terdiri daripada golongan yang berpengalaman, yang profesional pun ramai, yang rapat dengan masyarakat setempat. Yang pastinya kalau kita bercakap mengenai Sungai Ramal, saya pun tak tahu bila last kali tuan-tuan jumpa adun Sungai Ramal. Ada jumpa? Ada jumpa? Dia jumpa dekat-dekat pilihan raya je menjelma. Sampai ada orang dia, ada kawan dia. Saya dulu kan datang pada PAS, jadi ramai juga kawan-kawan daripada Amanah ni. Dia sembang-sembang. Dia orang pula menceritakan mengenai apa yang dilakukan oleh adun ini yang menyebabkan adun ini tidak wajar untuk dipilih lagi. Orang dia sendiri. Tapi masa duk sembang tu dia ulang banyak kali. Ni pertemuan ni Datuk, kita tak pernah wujud kita tak pernah sembang kita tak pernah jumpa macam tu sekali. Ada sekali saya keluar kat bank dekat Bandar Baru Wangi tu. Tengah jalan nak keluar, tiba-tiba ada orang tarik. Saya tak tahu siapa ni, ingat apa nak jadi ni, kena kidnap ke tak tahu pasal ni. Tapi dia tarik. Dia kata jom kita masuk kereta sekejap. Masa tu saya dah fikir dah 4-5 kali saya fikir ni, nak masuk ke tidak, nak masuk ke tidak. Rupa-rupanya dia nak cerita bahawa dia ni someone juga dalam parti Amanah di sini. Dan saya rasa sampai hari ni, sejak daripada menang hari tu sampai hari ni, dia menyesal tolong menangkan orang yang menang dalam DUN Sungai Ramal ini. Tapi saya tak nak cerita secara detail. Kalau saya sebut nanti mungkin ada orang yang tahu dia ni siapa. Jadi kita nak lindung daripada itu berlaku. Tapi kita tengoklah apa yang berlaku nanti, dan kita doakan supaya dalam pilihan raya yang akan datang, mandat itu akan diberikan kepada Perikatan Nasional. Kita doakan bukan saja di Sungai Ramal, tapi juga di Kajang dan di Balakong. Kita akan dapat capai kejayaan insya-Allah, supaya dengan kejayaan itu kita boleh menyumbang kerusi untuk membolehkan kita membentuk kerajaan di peringkat negeri. Dan yang pastinya, sekiranya Selangor ini dapat dirampas oleh kita dalam Perikatan Nasional, insya-Allah Putrajaya yang tak berapa jauh daripada Bangi ini pun dalam genggaman kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, sama-sama kita berdoa supaya ada manfaatnya segala usaha yang kita buat ini kepada kita,
bukan saja di bumi ini, tapi bukan saja di muka bumi semasa kita hidup ini, tapi juga sebagai bekalan kita di hari kemudian, insyaAllah. Sama-sama kita doakan kejayaan bagi kita di dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.